Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahi alladhi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar karangan Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ini ialah daripada Al-Faslur Rabi' ataupun bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat ialah Munzul hijrati hatta istiqraran nabiyyu fil Madinah. Perbahasan untuk bahagian yang keempat untuk kitab Sirah Nabawiyah Pedoman dan Pengajaran ini ialah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam stabil membina kerajaan Islam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi untuk bahagian yang keempat ni penulis rahimahullahu ta'ala dia letakkan lebih kurang 11 poin penting berkenaan dengan apa yang berlaku bermula daripada keluarnya Nabi daripada bumi Makkah Al-Mukarramah menuju bumi Madinah Al-Munawwarah, berhijrah setelah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah. Sebelum pada kita masuk bahas poin-poin yang ada untuk bahagian yang keempat ni, sedikit sebanyak kita kena tahu juga apakah yang menyebabkan Nabi dan para sahabat terpaksa berhijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Sedangkan kita tahu bahawasanya bumi Makkah Al-Mukarramah itu ialah menjadi tanggungjawab kepada Nabi untuk memperbaiki keadaan bumi itu daripada kesyirikan kepada tauhid. Dan bumi itu telah disucikan, dibersihkan dan dibina rumah Allah Azza wa Jalla iaitu Kaabah Al-Musharrafah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Dan Nabi Muhammad itu ialah sebahagian daripada keturunan Nabi Ibrahim. Dan kerja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ialah bahagian daripada doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala sebut, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini, merujuk kepada Makkah Al-Mukarramah, sebagai negeri yang aman. Aman dengan dua maksud. Aman daripada peperangan, aman juga daripada ideologi-ideologi yang tak betul, dan juga penyembahan terhadap berhala. Jadi Nabi SAW ketika mana cukup usia dia 40 tahun, diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, diberikan wahyu oleh Jibril alaihissalam, maka Nabi telah tertanggung di atas dirinya kerja dakwah. Yang mana dakwah Nabi ialah membuang amalan-amalan yang bukan berasas daripada Nabi Ibrahim, ataupun dalam erti kata lain, apa yang mensyirikkan Allah Ta'ala, Nabi kena bersihkan daripada bumi Makkah itu. Itu kerja yang
ditaklukkan ataupun ditaklifkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerja yang Nabi buat itu bukan mudah, kerana apa yang telah dilakukan oleh orang Arab pada waktu itu, meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, penyelewengan, tokok tambah yang berlaku sudah mulai tebal. Benda tu sudah menjadi darah daging. Penyembahan berhala sudah ada 400 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yang dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai. Dia orang pertama yang memperkenalkan penyembahan berhala setelah pergi melihat orang-orang di Syam sembah berhala. Lalu dia bawa satu berhala yang bernama Hubal. Itu berhala pertama yang masuk dalam kawasan Tanah Haram. Sehinggalah berhala itu berkembang, yang mengelilingi Kaabah pada waktu itu ialah 360 berhala ketika mana lahirnya Nabi Muhammad sampailah usia Nabi 40 tahun. Dan Nabi ditaklifkan untuk buang benda tu, dan ia bukan benda mudah. Antara yang beriman, percaya dengan penyembahan berhala, bermati-matian memperjuangkan benda tu, ialah daripada keluarga dekat Nabi sendiri, sama ada daripada pak saudara Nabi ataupun daripada kabilah yang sama. Jadi Nabi mulai memperkenalkan tauhid. Nabi beritahu dekat mana tak betulnya syirik sembah berhala. Ternyata seperti mana yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain, pastilah apa yang dibuat oleh Nabi itu tak boleh diterima dengan mudah. Berlaku penentangan, berlaku pembantaian, usaha konspirasi untuk membunuh akan berlaku. Maka pada waktu tu mulailah Nabi dan juga para sahabat rasa tertekan dengan apa yang mereka kena di atas seruan dakwah ataupun seruan tauhid yang dilakukan pada waktu tu. Dalam riwayat menyebutkan, bila mana keadaan makin parah, Nabi minta sebahagian para sahabat yang sudah memeluk Islam daripada kalangan orang bawahan ni berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali. Penghijrahan kali pertama kumpulannya tak sampai 20 orang. Penghijrahan kali kedua yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib dalam bilangan yang lebih kurang 80 orang, maka itu ialah bilangan Muslim yang awal pergi ke Habsyah. Duduk bernaung di bawah kerajaan Habsyah yang diketuai oleh satu orang raja yang beragama Kristian Ortodok yang bernama Ashamah An-Najashi. Duduk dalam tempoh yang agak lama, mendapat keamanan, tidak dihalang untuk mereka beramal dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, walaupun ada cubaan daripada kalangan musyrikin Mekah untuk minta dengan An-Najashi supaya dibawa balik golongan yang dituduh sebagai pengkhianat di Mekah itu. Pada waktu tu Nabi berterusan berdoa pada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan tempat baru, sebab rasanya Mekah ni macam sesak dada, sesak nafas dah untuk berdakwah. Sehinggalah Allah Ta'ala memasukkan dalam mimpi Nabi. Ini berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam Ibn Hisham. Riwayat ini juga disebutkan oleh Rahikul Makhtum, Safiur Rahman Al-Mubarak Furi di dalam Rahikul Makhtum. Nabi bermimpi, Nabi tengok sebuah tempat yang dipenuhi dengan gunung ganang dan batu-batunya berwarna hitam. Dan tempat itu ada padang pasir dan ada semak-semak, pokok-pokok macam hutan sikit, dan ada kebun kurma. Cuma Nabi tak clear tempat tu di mana. Nabi tanya kepada para sahabat, di manakah tempat yang ada ciri macam ni? Sahabat kata 3 tempat yang dekat dengan Mekah ni yang ada ciri lebih kurang macam dalam mimpi tu. Iaitu yang pertama, yang paling dekat ialah Taif. Yang kedua, yang pertengahan sikit ialah Yathrib ataupun Madinah. Dan yang ketiga Yamamah. Dia punya geografi tanah lebih kurang macam mimpi Nabi. Cuma Nabi tak tahu adakah itu yang dimaksudkan dengan Taif, Yathrib, Madinah ataupun Yamamah. Cuma dalam fikiran Nabi, Nabi duk nampak mestilah tempat yang Tuhan nak suruh Nabi dan para sahabat hijrah ni, dia mesti tak jauh dengan Mekah. Yang paling hampir dengan Mekah ialah Taif. Lalu berlakulah percubaan Nabi nak menyampaikan dakwah ke Taif.
ringkas cerita, dakwah Taif tak berjaya. Dari segi geografi tanah sama. Sehinggalah Nabi balik semula ke Mekah, Nabi kempen lagi kepada orang tentang agama Islam, tentang tauhid ni, bila mana berlakunya musim ziarah pada bulan Zulkaidah dan juga bulan Zulhijjah. Yang kita panggil sebagai musim haji, tapi haji tu ialah haji jahiliyah. Sehinggalah apa yang Nabi kempen tu menarik hati beberapa kumpulan, beberapa orang daripada Madinah ataupun Yathrib, nama lama pada waktu tu. Sehingga berlaku perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Nabi menghantar Mus'ab bin Umair untuk Islamkan beberapa orang ketua daripada Aus dan Khazraj. Mudah ceritanya, orang-orang Aus, Khazraj, orang Madinah, orang Yathrib, mereka bersedia untuk menerima Nabi, datang ke tempat dia orang, iaitu di Madinah hari ini, dan membina sebuah kerajaan, susun balik masyarakat di kawasan itu. Dan itu ialah antara tempat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi bahagian keempat kitab kita ni, dia nak cerita tentang macam mana permulaan berlakunya hijrah itu. Okay. Kita tengok apa yang disebut sini. Dia kata, apabila Quraisy merasa yakin bahawa orang Islam telah memperolehi kekuatan dan perlindungan di Madinah, mereka mengadakan satu persidangan di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ialah satu tempat perkumpulan ketua-ketua kabilah di bawah Quraisy. Quraisy ni ialah satu kumpulan yang besar. Di bawah kabilah Quraisy ni dia ada bani-bani yang bersekutu dan juga bani-bani yang memang keturunan Quraisy tu sendiri. Dan kalau kita tengok Quraisy sampai ke sekarang masih lagi wujud. Bangsa Quraisy ni masih ada. Yang paling mudah tuan-tuan nak cari, tuan-tuan biasa dengar nama kedai minyak wangi, orang yang pernah pergi buat umrah dia mungkin perasan. Kedai Abdul Samad Al-Qurashi, itu ialah keturunan Quraisy yang masih hidup. Kedai dia di Mekah banyak, kedai minyak wangi, kedai jual kayu gaharu, itu ialah keturunan Quraisy. Di KL pun ada, di KLCC pun ada kedai dia. Cuma nak kata klaim Quraisy ni masih lagi wujud sampai ke sekarang ni. Dan mereka ni termasuk daripada kumpulan yang berpengaruh, ada kedudukan Quraisy tu sendiri. Okay. Tapi yang memegang tampuk pemerintahan kerajaan Arab Saudi sekarang bukan daripada Quraisy. Bukan daripada Quraisy. Cuma mungkin yang jadi ketua di bandar-bandar yang kecil, macam di Mekah ke apa, mungkin sebahagian daripada kumpulan mereka. Tapi yang pegang Arab Saudi keseluruhannya ialah daripada Abdul Aziz Ali Saud. Itu keturunan dia. Okay. Itu kita boleh tengok Quraisy ni bila mana dia tengok Nabi ada sokongan daripada Madinah, maka dia orang pun buat perjumpaan di Darun Nadwah. Mereka bersidang fikir langkah untuk hapuskan Rasul. Mereka putuskan untuk memilih seorang pemuda gagah daripada setiap kabilah, kemudian membunuh Nabi secara serentak. Ini ialah kata sepakat yang dia orang dapat. Sebenarnya kata sepakat ni mengikut riwayat sirah, semua kabilah-kabilah yang ada, ketua kabilah yang ada, yang jadi ketua pada waktu itulah Abu Jahal. Sebab waktu ni Abu Talib dah tak ada dah. Okay. Abu Talib dah, sama ada dia dah terlalu tua, dia sakit, ataupun dia dah mati sebahagian riwayat. Okay. Bila mana Abu Jahal tanya kabilah ni apa cadangan, semua cadangan tak berapa elok. Sehingga datang satu orang, dia lalu saja di kemah Darun Nadwah tu. Satu orang ni dia pakai pakaian dia menyerupai pakaian orang-orang Najd. Orang Najd merujuk kepada orang yang dekat dengan Iraq, bukan Najd yang kita faham di Riyadh Arab Saudi sekarang ni. Okay. Dia datang, dia beri cadangan kepada Abu Jahal dan juga kabilah-kabilah yang ada. Setiap kabilah yang ada ni keluarkan satu orang, orang muda, himpun sekali, kepung rumah Muhammad, lepas tu bunuh Muhammad serentak, semua kena tikam. Dengan cara ni Bani Hashim tak akan boleh tuntut bela, sebab nak mengadap beberapa buah kabilah ni bukan benda yang mudah. Siapakah lelaki itu? Lelaki itu ialah Iblis laknatullah yang menyerupai manusia. Dia yang beri idea kepada ketua-ketua kabilah tu. Sehinggalah Abu Jahal rasa idea tu elok.
boleh pakai idea tu. Okay. Para ulama bincang, kenapa iblis mengenakan pakaian orang Najd? Dia tak pakai pakaian orang Quraisy. Dia ada beza. Okay. Itu ialah isyarat menunjukkan Islam akan kacau bilau bermula daripada Najd balik. Sebab tu kau tengok Najd hari ni dua negara duduk dalam tu, Iran dan juga Iraq, dua-dua duduk dalam tu. Okay. Nabi pernah didatangi delegasi daripada Najd. Nabi duduk di Madinah, ada kumpulan daripada Yaman mari, ada kumpulan daripada Syam mari, ada kumpulan daripada Najd mari. Dia orang datang, lalu sahabat pun perkenalkan, Ali bin Abi Talib perkenalkan, ni delegasi daripada Yaman. Nabi pun kata, Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berkatilah bumi Yaman. Lepas tu Ali bin Abi Talib pun kata, ini delegasi daripada Syam. Nabi pun kata, Allahumma barik lana fi syamina. Negara Yaman hari ni dia meliputi Yaman dan juga Oman sekali, zaman Nabi dulu. Cuma Yaman hari ni kita nampak negara Yaman lah, Oman negara yang lain. Okay. Cuma zaman tu dia panggil wilayah, kawasan yang dekat-dekat tu. Oman dan Yaman ialah satu wilayah dulu. Datang delegasi pada Syam. Syam ni dia punya center dia pada waktu tu ialah Damsyik ataupun Dimashq. Dan dalam wilayah Syam ni termasuk dalam tu ialah Palestin, sebahagian daripada Iraq, Lubnan hari ni, Jordan hari ni, dan juga Syria hari ni. Itu ialah wilayah Syam, besar, wilayah lagi besar pada negara. Dan datang satu delegasi daripada Najd. Najd ni ialah kawasan Iraq dan juga kawasan Iran, sampailah Kurdistan apa semua itu meliputi wilayah Najd pada waktu tu. Dia datang, Ali bin Abi Talib perkenalkan pada Nabi, ya Rasulullah, yang ni daripada Najd. Nabi tak doa apa-apa, Nabi diam. Sehinggalah dia orang tanya Nabi, wa fi najdina, pada Najd kami wahai Rasulullah, tak nak doa apa-apa ke? Yang ni hadis ni riwayat Bukhari. Beberapa kali dia orang orang kata apa, tarik perhatian Nabi, suruh Nabi doakan Najd. Sehinggalah Nabi jawab dalam hadis tu, Nabi kata, hunaka tatla' qarnus syayatin wa hunaka zalazil atau kama qala. Di situ akan berlakunya gegaran, kacau bilau, dan di situlah akan keluarnya tanduk syaitan. Nabi tak doa bumi itu. Nabi tak doakan bumi Najd itu. Nabi cuma doakan bumi Yaman, Nabi doakan bumi Syam. Termasuklah Nabi doakan Madinah tu sekali. Okay. Jadi para ulama sebut, bila mana Nabi tak doakan, bahkan Nabi kata situ akan keluarnya kacau bilau, situ akan keluarnya tanduk syaitan. Apa yang kita dapat faham dengan realiti zaman kita hari ini, wilayah tersebut ialah wilayah yang bermulanya keluar kumpulan-kumpulan yang menisbahkan diri pada Islam, tapi sebenarnya diorang bukanlah Islam secara keseluruhannya. Bermula keluarnya Khawarij, bermula keluarnya kumpulan yang melampau daripada Syiah pun bermula pada kawasan tu. Bahkan kalau orang yang belajar hadis, dia akan tahu tempat yang menghasilkan hadis palsu paling besar di dunia ialah wilayah Najd ataupun Iraq pada waktu itu. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Dan Iraq hari ni apa benda yang kita tahu ada di sana? Karbala, tempat yang menjadi tumpuan kepada golongan Syiah, dan juga tempat yang menghasilkan banyak amalan-amalan yang khurafat. Dan kalau orang yang baca sejarah Iraq tak pernah sunyi daripada peperangan. Bermula pada zaman Abdullah bin Mubarak sampailah zaman kita sekarang ni pun. Walaupun peperangan yang kecil-kecil, tapi bumi itulah bumi yang tak sunyi daripada pergolakan. Berbagai ideologi. Kalau orang yang baca sejarah Iraq daripada zaman yang berbagai-bagai, hatta zaman-zaman yang dekat dengan kita ni, bumi Iraq ialah bumi yang menyaksikan macam-macam ideologi masuk di negara itu. Dan dalam masa yang sama, bumi itu juga melahirkan para ulama. Cuma kita kena tahulah, bumi itu juga antara bumi yang banyak pertelingkahan. Orang yang baca sejarah pemerintahan Saddam Hussein akan melihat ada benda yang tak beres pada ideologi negara itu. Bahkan kalau kita nak tengok orang Arab yang berfahaman komunis paling ramai ialah daripada Iraq, majoritinya. Taklah kata semua, tapi majoriti. Jadi iblis dia datang dekat Darun Nadwah tu pakai pakaian orang Najd.
Cuma yang menghairankan, Abu Jahal ni dan juga orang-orang lain ni, mereka ni ada, Arab ni dia ada semangat asabiyah yang kuat. Macam mana dia orang boleh terima pendapat orang luar? Sebab yang datang tu bukan pakai pakaian orang situ, pakai pakaian orang luar, tapi boleh terima. Sebab apa? Sebab sama tujuan, benci dekat Nabi, dua-dua benci Nabi. Iblis pun benci dekat Nabi, Abu Jahal pun benci dekat Nabi. Dengar dia punya idea okey, kita pakai idea dia. Cuma itu perbincangan di kalangan para ulama. Kenapa yang datang pada waktu tu, iaitu iblis yang menyerupai orang biasa ni, pakai pakaian daripada orang-orang Najd. Pakaian orang Najd ni, tuan-tuan boleh tengok dalam Google lah, dia pakai pakaian dia tu, jubah dia lain sikit pada orang. Kalau dia pakai igal yang hitam tu pun lain sikit daripada negara-negara Arab Teluk yang lain. Itu bukan kita nak bahas pada malam, cuma nak cerita dia ada identiti. Setiap bangsa kawasan tu cara pakaian dia beza. Okey. Kemudian yang dia sebut sini, kemudian kesemua pemuda tersebut membunuh Rasulullah secara serentak. Justru itu tuntutan darah baginda akan tertagih kepada setiap kabilah, menyebabkan Bani Hashim dan Bani Abdu Manaf, iaitu keluarga Rasulullah, tidak upaya memerangi mereka dan terpaksa menerima bayaran diat sahaja. Itu idea daripada iblis. Setelah itu pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuh Rasulullah berhimpun di muka pintu rumah baginda pada malam hijrah. Ini nak tunjuk pada kita bahawasanya permulaan hijrah yang Nabi nak lakukan ni, banyak halangan-halangan dan pengorbanan yang Nabi buat. Okay. Seterusnya, pada malam tersebut Rasulullah tidak tidur di tempatnya. Baginda telah meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempatnya itu. Ini riwayat yang disebut dalam kitab ni lah, iaitu kitab Sirah Nabawiyah Mustafa As-Sibai ni. Baginda perintahkan beliau, iaitu Ali, untuk memulangkan barang-barang amanah yang disimpan oleh orang kafir kepada Nabi, dan pada keesokan harinya Nabi akan meninggalkan tempat tu. Okey. Riwayat ni dia ada, orang kata apa, perselisihan dengan riwayat-riwayat yang lain. Riwayat yang masyhur kita biasa dengar pada kecil, Nabi suruh Ali bin Abi Talib tidur di tempat tidur Nabi, di rumah Nabi. Okay. Dan bila mana dekat dengan waktu pagi, mereka sedar dan mereka masuk dalam rumah, mereka buka selimut tu, rupanya yang tidurnya ialah Ali bin Abi Talib. Okay. Dan ada riwayat tambahan lagi mengatakan Nabi, sebelum pada Nabi keluar, Nabi melemparkan pasir dalam keadaan Nabi membaca ayat daripada surah Yasin. Kita biasa dengar mungkin ayat tu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, ayat yang dijadikan di hadapan dan di belakang kamu benteng. Okey. Nabi baca dan Nabi lemparkan kepada semua pemuda, dan akhirnya mereka terlelap tidur sampailah hari dah cerah. Okey. Riwayat tu sudah semestinya ada problem sikit berbanding riwayat Bukhari. Riwayat yang disebut dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi keluar daripada Mekah ke Gua Saur ialah pada waktu siang, bukan waktu malam. Tapi riwayat yang dibawa oleh Ibnu Hisham daripada gurunya Ibnu Ishaq mengatakan bahawasanya ianya keluar pada waktu malam, pertembungan. Okay. Dan tiba-tiba wujud Ali bin Abi Talib dalam babak ini. Okay. Kenapa jadi macam tu? Sebab riwayat ini telah berlaku tokok tambah bila mana orang yang masuk Islam bukan hanya terdiri daripada orang Arab, tapi orang yang masuk Islam juga terdiri daripada orang-orang Parsi pada waktu tu, yang mana Parsi pada waktu tu sudah ada problem pro kepada Ali bin Abi Talib. Okay. Sebab tu kalau orang yang baca, orang yang kaji bab riwayat ni, dia akan tengok banyak riwayat-riwayat yang sampai ke tempat kita ni ialah riwayat yang selalu attach Ali bin Abi Talib dalam kebanyakan siri-siri sirah ataupun perjalanan hidup Nabi ni. Okay. Kita katakan sebab apa jadi macam tu? Sebab yang pastinya, yang pertama, Syiah cuba ingin memainkan peranan Ali dalam setiap keadaan. Nak tunjuk Ali tu hebat. Sebab nak tutup dan nak nampakkan kepada semua orang Ali ni lebih banyak berada pada babak-babak genting dengan Nabi berbanding sahabat lain. Sebenarnya riwayat yang paling sahih ialah yang bersama dengan Nabi daripada awal
sampailah Nabi sampai ke Madinah ialah Abu Bakar dan keluarganya. Ali bin Abi Talib ada, tapi dia tidaklah selalu dekat dengan Nabi. Okay. Dan benda ni memang kita dah maklum, ianya ialah satu riwayat yang masyhur, cuma riwayat dalam Sahih Bukhari ianya berbeza. Dan tidaklah menjadi satu benda yang salah sampai kata terbatal akidah kita pegang riwayat yang kata Ali bin Abi Talib ganti tempat ni, bukan. Cuma nak bagi tahu bahawasanya bukan hanya ada satu cerita dalam bab ni, dia ada banyak cerita juga, banyak versionnya juga. Dan kau tengok kata apa, hijrah ini dia berlaku pada musim panas, musim yang siangnya lagi panjang berbanding malamnya. Dan orang yang duduk di negara Arab dia akan tahu bila mana musim panas ni orang akan lebih banyak tidur pada waktu siang berbanding malam, sebab malam terlalu pendek. Malam bermula sekitar pukul 8 ataupun 8.30 dan dia akan berakhir pada pukul 3 pagi ataupun 2 pagi. Maknanya subuh sekitar pukul 1 ataupun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, bagi setengah-setengah negara. Okay. Jadi menunjukkan siang sampai 16 jam, 18 jam boleh jadi. Okay. Jadi Nabi melarikan diri keluar daripada Mekah ke Gua Thawr pada waktu siang. Itu riwayat Bukhari. Cuma Mustafa As-Sibak ni dia ambil riwayat keluar pada waktu malam. Rasul SAW telah meninggalkan rumahnya tanpa disedari oleh pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuhnya. Baginda pergi ke rumah Abu Bakar. Sebelum itu Abu Bakar telah menyiapkan 2 kenderaan untuknya dan Rasul. Mereka berdua memutuskan untuk keluar daripada Makkah. Abu Bakar mengupah seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Uraiqid Ad-Daili, seorang musyrik, untuk menjadi petunjuk jalan ke Madinah. Bila mana Nabi dan Abu Bakar nak keluar, Abu Bakar ni dah siap-siap plan yang dibuat oleh Abu Bakar dan Nabi. Mereka tidak akan melalui jalan yang biasa orang lalu, tapi mereka akan pergi menghala ke Yaman dulu, duduk di Gua Thawr, daripada Gua Thawr tu pergi balik ke Madinah melalui jalan pantai, melalui Jeddah dan lain-lain. Jadi itu ialah plan yang dibuat oleh Nabi, supaya orang tak terus kejar Nabi ikut jalan utama. Jadi Nabi duduk dulu di Gua Thawr beberapa hari dan beberapa malam. Tengok apa yang disebut sini. Abu Bakar upah satu orang lelaki musyrik yang bernama Abdullah bin Uraiqid Ad-Daili. Okay. Kita baca sirah ni, kita boleh tengok orang kafir musyrikin Mekah yang duduk di sekeliling kota Mekah tu ataupun yang duduk dekat dengan Mekah ni, tak semua mereka ni ambil pot benci Nabi, tak semua. Yang benci Nabi mungkin daripada kalangan orang yang ada kedudukan seperti Abu Jahal, dan pemimpin-pemimpin besar seperti Abu Sufyan, seperti Amr bin Al-As. Ini ialah antara tokoh-tokoh yang memang sangat-sangat benci Nabi, seperti Al-Walid bin Mughirah, ayah kepada Khalid Al-Walid. Okay. Dan ada orang, dia orang awam biasa, dia tak tahu apa-apa pun. Kalau dia tahu pun, dia rasa dia tak nak ambil pot. Okay. Jadi Abdullah bin Uraiqid ni, dia daripada musyrikin Mekah. Dia bukan Islam, tapi dia terima permintaan Abu Bakar untuk menjadi penunjuk jalan, walaupun dia musyrik. Dan dia tak beritahu pun kepada orang kafir yang tengah cari Nabi, ini jalan yang Nabi dan juga Abu Bakar lalu. Sebab dia rasa dia tak mau ambil apa-apa, dia cuma kerja dia nak tunjuk jalan, dia ambil upah, dia selesai. Jadi kita kena tahu suasana di Mekah pada waktu tu, orang ramai tak semua berpihak kepada musyrikin Mekah. Jadi dia ada 3 kumpulan. Satu kumpulan yang ikut Nabi, yang kita panggil sebagai Muslim. Satu kumpulan yang kafir, yang menentang. Satu kumpulan dia kafir, dia sembah berhala, dia buat hadiah je. Dia tak peduli Abu Jahal nak kata apa pada Nabi, dia tak peduli. Dia pun tak ikut Muhammad, dia pun tak ikut Abu Jahal. Kerja dia duduk buat kerja macam biasa. Itu saja. Jadi Abdullah bin Uraiqid ni ialah sebahagian daripada mereka. Ada apa-apa dia orang tak ambil pot, dia orang tak jadi, orang kata apa, bagi tahu balik kepada Abu Jahal ke, dia orang tak buat. Sebab orang Arab ni pada waktu ni mereka sangat berpegang kepada janji tu. Bila mana Abu Bakar minta dia tunjuk jalan, dia tunjuk jalan. Dia tak akan beritahu. Dan kalau orang tanya pun dia tak akan jawab dia sedang tunjuk jalan kepada Nabi Muhammad, dia tak akan sebut benda tu. Okay. Walaupun dia kafir pada waktu tu. Rasulullah dan sahabat baginda iaitu Abu Bakar keluar pada hari Khamis 1 Rabiul Awal
tahun yang ke-53 kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar yang mengetahui tentang hijrah baginda tersebut. Anak-anak perempuan Abu Bakar, iaitu Aisyah dan Asma, berperanan menyediakan bekalan untuk mereka berdua. Asma telah memotong sebahagian daripada tali pinggangnya, lalu mengikat mulut karung makanan tersebut. Daripada peristiwa itu digelarlah Asma itu dengan nama Zatun Nitaqain, perempuan yang mempunyai dua tali pinggang. Pakaian orang dulu, dia nak ketatkan bahagian pinggang ni, diikat dengan kain biasa ataupun tali biasa. Dan pada waktu ni Asma dia sedang mengandungkan anak pertama dia, iaitu Abdullah bin Zubair, anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Perempuan yang mempunyai dua ikat pinggang itu, dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid, Rasulullah dan Abu Bakar menghala ke Yaman sehingga sampai ke Gua Thaur. Mereka bersembunyi di dalamnya selama 3 malam. Turut bermalam bersama mereka Abdullah bin Abu Bakar yang masih remaja, anak kepada Abu Bakar. Pada waktu ni, antara family yang semua Islam ialah keluarga Abu Bakar. Anak Islam, isteri Islam, majoriti Islam, kecuali ayah Abu Bakar saja yang belum Islam. Jadi kita boleh tengok bila mana Nabi dan Abu Bakar dia menghala ke Gua Thaur. Orang yang pernah pergi dia akan tahu Gua Thaur lagi tinggi pada Gua Hira. Gua Hira dekat je dengan Masjidil Haram tu. Duduk di kawasan nama dia Jabal Nur. Dia orang nak naik ke puncak di tempat Gua Hira tu lebih kurang sejam jalanan. Standard, tak mendaki sangat, maknanya perjalanan biasa. Gua Thaur ni dia tak ada tangga macam di Gua Hira. Dia orang kata apa, masih lagi batu-batu semua. Dia 2 kali tinggi berbanding Gua Hira. Gua Hira dia ada beza dalam bahasa Arab ni. Al-Kahf, Al-Ghar beza, walaupun bahasa Melayu dia akan terjemah dua-duanya gua. Al-Kahf yang kita baca dalam suratul Kahfi tu, dia gua yang luas macam Gua Kelam. Orang boleh masuk dalam, orang boleh bergerak dalam tu. Maknanya orang boleh masak dalam tu, boleh tidur. Dia ada ruang yang banyak, membentuk bilik-bilik ataupun ada partition-partition yang luas. Dalam bahasa Arab yang macam tu dia panggil Al-Kahf. Adapun Ghar ni dia lubang yang sempit. Macam orang yang pernah pergi di Gua Hira, dia akan tengok Gua Hira tu sempit, boleh masuk seorang, 2 orang. Sama juga dengan Gua Thaur. Gua Thaur ni dia lagi sempit sebab dia gua yang dia ada mulut gua tu, dan kita kena turun ke dalam. Dia kena turun ke dalam. Jadi orang duduk dekat pintu gua, orang masih lagi tak perasan ada orang tak kat dalam tu. Kalau gua yang kita panggil gua Ashabul Kahfi tu, gua tu kita masuk dia lagi luas, dia banyak, dia dicelah. Maknanya dia ruangan kosong dalam satu bukit yang luas. Kalau Gua Hira, dia gua tapi orang berdiri dekat pintu gua, orang dah nampak ada orang dalam gua tu. Tapi Gua Thaur dia tersembunyi. Sebab tu riwayat-riwayat yang mengatakan yang menutup pintu Gua Thaur itu ataupun Gua Thur ialah labah-labah burung merpati yang tutup tapak kaki Nabi. Riwayat tu kita kata ada dalam kitab, tapi kesahihan riwayat itu adakah benar, ia masih lagi pertikaian di kalangan para ulama. Majoriti para ulama yang mengkaji sanad dia akan kata riwayat tu tak benar, sebab gua tu 2 kali lagi tinggi daripada Gua Hira, menunjukkan kawasan tu orang tak biasa naik. Yang naik hanyalah serigala ataupun binatang-binatang liar yang duduk kawasan padang pasir saja. Dia hanya menjadi lubang kepada binatang duduk. Itu saja. Jadi dari segi kejauhan orang tengok daripada bawah bukit tu, Jabal Thaur tu, orang akan tengok, orang tak rasa ada orang akan naik sini. Itu tempat yang Nabi pilih. Kalau tempat yang Nabi pilih tempat yang orang biasa, dah kena tangkap awal-awal lagi Nabi. Dia mesti kena cari satu kawasan yang tersembunyi. Tengok apa lagi yang disebut sini. Dia kata yang tidur sekali dengan Nabi ialah Abu Bakar dan juga anaknya yang lelaki yang bernama Abdullah bin Abu Bakar yang masih remaja. Beliau seorang pemuda yang berpengetahuan, mahir, peka dan cepat memahami. Beliau akan keluar meninggalkan ayahnya dan Nabi pada waktu sahur dan pergi semula balik ke Mekah. Tujuan dia lah untuk mendengar cakap-cakap orang, apa yang orang sedang
rancang untuk Nabi dan juga ayahnya. Okey. Jadi setiap malam dia akan balik semula ke Gua Thawr, duduk dengan ayah dia, dengan Nabi. Pagi-pagi tu dia akan balik semula ke Mekah. Perjuangan keluarga Abu Bakar luar biasa. Okey. Apa-apa rancangan jahat terhadap Rasulullah dan Abu Bakar yang beliau dengar daripada Quraisy akan diingat sehinggalah beliau menyampaikannya kepada mereka berdua pada waktu petangnya. Kiamat seolah-olah berlaku kepada Quraisy setelah Rasulullah terlepas daripada usaha membunuhnya. Bila mana pemuda yang kepung rumah Nabi itu perasan Nabi tak ada, mereka terkejut. Mereka keluar kejar baginda ikut jalan utama, tidak ada jejak tapak kaki pun. Okay. Macam mana nak mengenali jejak? Ini satu ilmu yang kita kata ilmu ni dah hilang. Hatta tanya orang Arab sekarang ni pun diorang pun tak tahu macam mana nak cam kawasan di padang pasir ni orang pernah lalu atau tidak. Okay. Melainkan orang-orang yang ada keahlian. Kalau tuan-tuan pernah tengok dalam dokumentari Arab, orang Arab ni dia ada satu sukan, terutamanya yang duduk di kawasan Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali ni antara padang pasir yang besar. Dia bersambung dengan sepadan-sepadan beberapa buah negara, Saudi, Kuwait dan lain-lain. Padang pasir yang sangat luas, tak ada apa, padang pasir saja. Okey. Orang-orang Arab ni dia ada satu sukan. Sukan dia ialah dia lumba kereta 4-wheel drive tu atas padang pasir tu. Okey. Orang yang bawa 4-wheel drive ni dia tak akan lalu straight je. Dia kena pandai melihat tanah di atas padang pasir tu. Sebab dia ada tanah yang bersifat boleh jerlus kereta dalam tu. Okay. Jadi dia akan lalu track tu. Yang boleh cam ialah orang yang lama bermain dengan benda ni. Dan dia orang nak balik pun kena same track yang sama. Itu ialah ilmu yang ada pada dia orang lah. Okay. Jadi bila mana cek jalan tu, jalan yang biasa orang lalu daripada Mekah nak pergi Madinah, tidak menunjukkan ada tapak kaki orang ataupun kesan-kesan yang menunjukkan dilalui oleh binatang tunggangan ke apa. Ini ilmu yang ada, yang kita kata macam petua orang-orang sana. Sebab tu kita tengok bila mana Nabi hantar kumpulan kecil untuk pergi ambil maklumat apa orang kafir nak rancang terhadap orang Islam, Nabi hantar kumpulan-kumpulan kecil ni ke satu kawasan. Bila mana Nabi hantar, mereka para sahabat Nabi ni dikesan, berjaya dikesan oleh orang kafir kawasan tu. Macam mana dia orang kesan? Dia orang cam dengan najis unta. Tai unta tu dia cam. Macam mana dia cam? Dia ambil tai unta tu, dia tekan tai unta tu, dia tengok apa unta ni makan. Makanan ini tidak diberikan oleh orang kampung ni kepada unta. Orang Madinah je yang beri makan unta dengan makanan jenis ni. Dia boleh cam pada tai unta je. Ada orang luar masuk ke kawasan kampung ni. Ini ilmu-ilmu yang kita kata pemerhatian. Dia macam Abbas. Abbas ni ialah pak saudara Nabi, yang panjang jugalah usia dia. Nabi wafat pun dia tak wafat lagi, ayah pada Abdullah bin Abbas. Kalau kita baca riwayat, 3 hari sebelum Nabi meninggal, Abbas ni dia masuk dalam rumah Aisyah, dia tengok muka Nabi, dia keluar pada rumah, dia panggil Ali bin Abi Talib. Dia kata pada Ali bin Abi Talib, dia kata, aku mengenali setiap wajah Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf yang nak mati. Dan wajah Rasulullah sekarang ni paling tinggi 3 hari je dia boleh hidup, lepas tu dia mati. Ni bukan ramalan, tapi orang kata apa, kebiasaan. Dia macam petua orang tua-tua kita. Tengok satu orang nazak ke ataupun dah mati yang kita rasa macam tak ada peluang dah nak hidup. Tengok ada orang dia kata hidung jatuh ke, telinga jatuh ke, tak pastilah benda tu betul atau tidak. Okay. Cuma nak kata ilmu macam tu dia ada. Orang yang berpengalaman dia boleh tengok something, okay, dia cap dengan sebab dia selalu, okay. Itu bukan ilmu sihir. Itu ialah orang kata apa, testimoni. Dia selalu duk tengok macam tu. Dan dia pun tak pastikan benda tu mesti terjadi. Cuma kalau tengok dalam riwayat, 3 hari lepas Abbas kata macam tu, memang Nabi wafat pun pada hari Isnin. Okay. Cuma Abbas kata, aku kenal muka Bani Hashim dekat nak mati macam mana. Jadi dia kata pada Ali, wahai Ali, kamu masuk tanya Rasulullah, siapa akan ganti dia jadi pemimpin di Madinah lepas dia wafat. Ali tak sanggup nak tanya soalan tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita, ilmu macam ni dia ada bagi sebahagian orang. Sebab tu kita akan tengok ada satu orang sahabat, saya terlupa sahabat tu,
ada satu orang tabi'in tanya pada dia, apakah tanda orang-orang tu dia mati elok dengan mati tak elok? Sahabat tu kata, orang yang mati dalam keadaan yang elok, kamu nak cam dia, kamu kena tengok leher dia kembang daripada saiz asal dia. Leher dia kembang. Dan dia punya kulit dia, kalau dia orang yang putih, dia akan kekuningan kulit dia dan berpeluh. Ada tak dalam hadis tanda-tanda orang mati baik macam tu? Tidak ada. Tapi sahabat ni tahu pada mana? Dia tengok orang mati syahid daripada kalangan sahabat macam tu, orang-orang yang mati daripada kalangan orang Islam yang Nabi kata ni ahli syurga, ni ahli syurga, dia tengok. Ada pun yang mati dalam keadaan yang tak elok, biasanya leher dia kecut, lebih daripada, kecil lagi daripada saiz asal leher dia. Itu pandangan dia. Dia pun tak kata Nabi kata, cuma dia kata pengalaman aku hidup dengan Nabi, hidup dengan para sahabat, aku tengok yang Nabi kata ahli syurga ni, mayat dia macam tu. Pandangan benda tu. Sebab tu ada orang kata kalau tengok mayat tu berpeluh, itu ialah baru kita kata pandangan. Boleh jadilah. Sebab berdasarkan hadis Nabi kata, satu mayat yang baik bila mana dia nak mati, dia akan malu terhadap malaikat dengan rahmat Tuhan. Maknanya malaikat tu tayang pada dia, ni rahmat Tuhan bagi pada kamu, dia malu sehingga wajah dia ataupun warna kulit dia tu berubah. Dan waktu keluar roh dia tu, kembang dia punya, orang kata apa, leher dia. Itu orang kata apa, pandangan lah ataupun ilmu dia. Hadis tak sebut, dan dia bukan syarat lah. Sebab tu ada orang dia nak menjadikan petanda orang tu mati elok, orang tu mati tak elok. Kalau sekadar pandangan kita kata boleh lah. Ada orang kata antara ciri orang yang mati elok ialah orang sembahyang jenazah ramai. Belum tentu juga, sebab kita kena tahu ada sebahagian jenazah, ada sebahagian sahabat Nabi yang meninggal seorang aja yang solatkan jenazah dia. Takkan kita nak kata dia ahli neraka sedangkan dia sahabat Nabi? Boleh jadilah petanda tu, boleh jadi maknanya dia orang baik apa semua, tapi itu bukan petanda yang kita kata petanda yang boleh dijadikan sebagai orang kata apa, syarat kematian tu. Dia hanya orang kata apa, pengalaman biasa tengok, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Balik semula kepada apa yang kita sebut tadi. Mereka menghala menuju ke Yaman sehingga sampai ke muka gua Thawr. Sebahagian daripada mereka berkata, boleh jadi Muhammad dan temannya ada di dalam gua ini. Maknanya dia ringkas cerita ni. Dia kata bila mana orang tahu Nabi dah hilang, Abu Bakar pun dah hilang, Abu Jahal ni dia iklankan, siapa boleh dapatkan Muhammad hidup ataupun mati, dia akan dapat hadiah yang besar, iaitu 100 ekor unta. Ada beberapa orang ahli yang pandai dalam bab kesan jejak tapak kaki orang ni, maka dia pun menawarkan khidmat. Ada satu orang ni dia boleh pergi sana. Kita beri lalu azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi sebab ada orang hantar soalan tadi sebelum kuliah. Jadi saya nak jawab dua soalan ni. Okay. Cuma yang ni kita tutup di sini, iaitu apa nama ni? Bila mana Nabi dah hilang, Abu Jahal tawarkan tawaran dan akhirnya ahli-ahli penjejak ni pun mereka berebut nak ambil tawaran tu. Okey. Jadi kita berhenti situ, insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan dia seterusnya. Okey. Ni ada dua soalan yang orang tanya sini. Apakah hukumnya bila seseorang itu bersuara nyaring dalam salat, berzikir, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran di dalam masjid sehingga mengganggu jemaah yang lain? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang bab memperlahankan suara dalam berdoa, termasuk juga dalam beribadah. Tujuan dia ialah untuk tidak mengganggu orang lain dalam masjid. Sebab ayat tu memang turun khusus cerita tentang sikap sebahagian sahabat Nabi ni duduk dalam masjid Nabi. Masjid Nabi tu pula masjid yang sempit. Sebab masjid Nabi ni saiz original dia ialah saiz Raudah hari ni. Itu masjid Nabi zaman Nabi dan para sahabat dulu, jadi sempit. Okay. Jadi ada sebahagian mereka yang bila mana beribadah, tambah pula zaman tu bukan ada kereta yang boleh menenggelamkan suara bangunan-bangunan lain, melainkan kawasan tu saja. Okay. Jadi turun ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suruh para sahabat ni perlahankan suara. Maknanya kita kena fala tukhafid baina dzalika sabila, dalam Al-Quran sebut. Jangan terlampau perlahan sehingga kita tu tak fokus apa yang kita baca, orang yang buat ibadah. Jangan terlampau kuat sehingga orang lain yang beribadah terganggu pula. Okay. Hukumnya para ulama menyebut ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram dalam bab ni. Sebab mengganggu ibadah orang lain. Okay, jadi kalau orang yang nak salat, nak berzikir, dia kena berpada-pada lah. Dia kena berpada-pada supaya dia tak ganggu orang lain, dan dia kena hormat orang lain yang sedang beribadah. Tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bolehkah salat dalam keadaan memejam mata? Salat dalam keadaan memejam mata, majoriti para ulama mengatakan makruh. Dan yang paling terbaik ialah salat dalam keadaan memandang tempat sujud. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Sebab memejam mata memudahkan satu orang tu lost apa yang dia sedang baca, ataupun dia mudah untuk tertukar bacaan dia. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulan dia ialah makruh satu orang tu dia pejam mata. Walau macam mana pun ada sebahagian mengatakan kalau pejam mata itu lebih mengkhusyukkan bagi setengah orang. Dia hukum asal pandang tempat sujud. Okey. Ataupun pandang di mana-mana tempat yang tidak menyebabkan dada tu beralih sehingga berlaku peralihan menghadap kiblat tu, yang boleh menyebabkan satu orang tu khusyuk. Hatta kalau dia pandang dinding kat depan dia, dia rasa dia boleh fokus apa yang dia buat, maka tu tak mengapa, tak syarat pun untuk dia pandang ke bawah. Okey. Ataupun satu orang tu dia nak pejam mata, tapi pejam mata ni mengikut pandangan yang disebutkan, ianya menyebabkan satu orang tu dia tertukar ataupun dia tak tangkap kalau dia salat jemaah pergerakan imam tu sendiri. Okey. Jadi yang paling terbaiknya ialah memandang kepada tempat sujud kalau orang kata apa, kita salat ataupun mana-mana tempat, dan elakkanlah pejam mata tu sebab memang majoriti para ulama mengatakan ianya makruh. Wallahu a'lam. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.